Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan video berkaitan dengan cadangan dan langkah-langkah membendung atau mengurangkan kadar jenayah rasuah di Malaysia. Nama ahli kumpulan: Nur Fazila binti Fadil, H21A2970, Nur Syafiqah Hanim binti Zakariso, H21A2990, Alia Farahani binti Hashim, H21A2777, Siti Syahira Auni binti Muhammad Roswadi, H21A2697, Nur Aliyah Anisha binti Abdullah, H21A2941, Nur Azizah binti Mat Madir, H21A2957, Muhammad Izhan bin Saiful Farid, H21A2235 dan Muhammad Zulfikri bin Mudin, H21A2897. Dalam video ini terdapat beberapa isi kandungan seperti pendahuluan, huraian perbincangan ringkas isu-isu dalam tajuk, waktu berlakunya peningkatan kadar jenayah di Malaysia dan langkah-langkah penyelesaiannya, cadangan untuk mengatasi masalah gejala rasuah, cara-cara untuk mengatasi masalah gejala rasuah, dan kesimpulan serta penutup. Pendahuluan. Isu rasuah kini menjadi buah mulut masyarakat dan tumpuan di seluruh dunia. Rasuah merujuk kepada perbuatan yang memberi rasuah oleh seseorang individu dalam bentuk wang atau barangan agar orang yang memberi rasuah tersebut dapat menggunakannya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat tahun 2017, rasuah membawa maksud pemberian untuk menumbuk rusuk dalam erti kata menyogok dan menyuap. Rasuah merupakan perbuatan yang menjejaskan integriti seseorang individu sehingga menyebabkan mereka hilang arah tuju hidup. Dalam konteks Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019, rasuah membawa maksud penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Oleh hal yang demikian menyebabkan amalan rasuah di negara kita tidak dapat diatasi sepenuhnya kerana amalan ini sukar dibendung. Oleh itu, semua pihak hendaklah bekerjasama dalam membenteras isu ini. Huraian perbincangan ringkas isu-isu rasuah. Rasuah telah menjadi salah satu kes yang diceritakan di dada-dada akhbar maupun di dalam media-media sosial. Kejadian rasuah sering berlaku di jabatan-jabatan ataupun para penjabat awam dan para pegawai yang mempunyai kuasa. Dari konteks agama Islam sangat melarang umatnya dari melakukan perkara yang terkutuk ini dan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh hal yang demikian, badan-badan yang berwajib seperti SPRM mestilah mengambil tindakan dengan segera. Kesalahan rasuah yang utama antaranya ialah meminta atau menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu dan menyalahkan jawatan ataupun pangkat yang telah diberikan. Jika aktiviti ini tidak dibendung dengan segera, akan menyebabkan timbul pelbagai masalah seperti undang-undang negara tidak akan dipatuhi disebabkan banyak masalah sosial. Seterusnya mengakibatkan kegiatan jenayah dan ketidakadilan akan berleluasa di negara ini. Sebagai contohnya, rasuah di kalangan penguatkuasa merupakan perkara yang biasa seperti di kebanyakan negara miskin dan pengeluar petroleum, terutamanya di Amerika Latin. Di dalam bidang politik ataupun pentadbiran birokrasi, amalan rasuah telah menjadi amalan tidak kira secara ada ringan atau berat, ataupun terancang maupun tidak. Dalam skop yang luas, rasuah politik bermaksud penyalahgunaan jawatan awam demi kepentingan diri sendiri. Antara tindakan yang boleh diambil seperti diberhentikan kerja dan dikenakan tindakan undang-undang. Di Malaysia, statistik SPRM dari bulan Januari hingga April 2022 menunjukkan 415 tangkapan telah dibuat yang melibatkan sektor penjabat awam dan sektor awam. Pada bulan Januari sebanyak 159 kes, pada bulan Februari sebanyak 84 kes, bulan Mac sebanyak 125 kes dan pada bulan April sebanyak 47 kes. Kesemua kes ini melibatkan dua sektor, iaitu sektor penjawat awam yang melibatkan pengurusan tertinggi, pengurusan dan profesional dan sokongan. Manakala dari sektor awam melibatkan golongan swasta, orang awam dan lain-lain. Oleh hal yang demikian, aktiviti rasuah perlu dibanteras dengan segera bagi mewujudkan sebuah negara yang harmoni dan bebas dari amalan rasuah. Slide seterusnya akan diteruskan oleh sahabat saya. Faktor berlakunya peningkatan kadar jenayah di Malaysia dan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama ialah kurangnya keterusan sistem pentadbiran kerajaan. Yang kedua, kepimpinan seseorang individu yang lemah serta mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kurangnya didikan agama dan moral. Dan yang terakhir, tidak melaksanakan undang-undang yang ketat. Berikut menunjukkan cadangan untuk mengatasi masalah gejala rasuah.
Antara cadangan yang pertama adalah dengan mengadakan kempen tangani rasuah dalam kalangan masyarakat masa kini. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya kempen seperti ini, masyarakat akan lebih peka tentang kewujudan amalan ini di kalangan mereka. Kebiasaannya, kempen seperti ini akan menedarkan sedikit sebanyak tentang keburukan amalan ini. Secara tidak langsung, kempen ini dapat menyedarkan masyarakat kini betapa penting peranan mereka sebagai masyarakat yang cinta akan negara dengan mencegah dan menghalangi perbuatan tersebut daripada terus berlaku. Cadangan seterusnya adalah dengan memupuk semangat anti rasuah dalam kalangan belia menerusi platform media massa seperti di laman Facebook, Twitter dan sebagainya. Hal ini dikatakan kerana teknologi masa kini semakin maju dan maklumat-maklumat tentang kebaikan mencegah amalan rasuah dapat dipaparkan dan disebarkan dengan kadar segera. Hal ini secara tidak langsung dapat memberi semangat kepada golongan belia serta dapat melahirkan generasi yang jujur dan amanah serta juga dapat membebaskan negara ini dari amalan rasuah. Akhir sekali, cadangan yang boleh dilakukan adalah dengan menunjukkan sikap keprihatinan seorang majikan terhadap pekerjanya. Hal ini kerana sikap keprihatinan seorang majikan terhadap pekerjanya dapat membuka mata pekerja bahawa walaupun mereka hanya seorang pekerja, tetapi mereka dihargai dan dipercayai oleh majikan. Hal ini secara tidak langsung dengan sikap keprihatinan ini dapat melahirkan rasa tanggungjawab untuk melakukan tugas yang diberikan dengan jujur dan amanah, serta dapat mencegah mereka daripada mencuba untuk melakukan amalan rasuah yang mana dapat menghancurkan negara dan bangsa. Cara-cara untuk mengatasi masalah gejala rasuah. Yang pertama ialah pihak kerajaan seperti SPRM perlu mengambil tindakan yang agresif terhadap pesalah sama ada mempunyai pangkat atau kedudukan jawatan yang tinggi supaya mereka dikenakan denda yang setimpal dengan kesalahannya. Yang kedua ialah penerapan konsep keagamaan dan moral perlu diterapkan terutama dalam kalangan pelajar dan universiti. Yang ketiga ialah bagi individu yang beragama Islam, perlulah memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri bagi mengelakkan diri daripada terjebak dalam gejala rasuah. Dan yang terakhir ialah pihak berkuasa perlulah meningkatkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di kawasan-kawasan tertentu. Kesimpulan dalam laporan ini ialah rasuah adalah satu perbuatan yang ternyata salah dan batil dari aspek undang-undang negara dan aspek agama. Istilah rasuah ini tidak hanya merangkumi sesuatu perkara sahaja, malahan ia boleh dibahagikan kepada beberapa jenis rasuah. Setelah pelbagai perbincangan dilakukan, adalah diketahui bahawa berlakunya rasuah adalah berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya, kurang ketelusan dalam sistem pentadbiran kerajaan, kepimpinan seorang individu yang lemah serta mementingkan diri sendiri, kurangnya didikan agama dan moral dan kelemahan kerajaan yang kurang menitik beratkan undang-undang yang ketat, sehingga masyarakat berani untuk mengambil dan memberi rasuah untuk kepentingan diri sendiri. Sekiranya masalah ini terus dibiarkan berleluasa di Malaysia, negara ini boleh jatuh mundur dari negara yang sedang membangun kini. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah lebih berwaspada dan menjalankan peranan yang telah diberikan dengan baik supaya tidak lagi berlaku masalah ini di Malaysia. Seterusnya, langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pihak SPRM perlu lebih peka dalam menjalankan tugas seperti mengambil tindakan yang agresif ke atas individu yang telah mengambil atau memberi rasuah, penerapan konsep keagamaan dan moral ke dalam setiap diri individu dan juga mendidik dari anak-anak kecil tentang padahnya jenayah rasuah. Akhir sekali, pihak kerajaan atau pihak SPRM perlu meningkatkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di kawasan-kawasan yang tertentu seperti di tempat-tempat yang berisiko untuk terjadinya jenayah rasuah seperti di pejabat. Oleh itu, individu akan lebih merasa takut untuk melakukan jenayah tersebut kerana gerak-geri mereka sering diperhati. Maka dengan itu, sekiranya setiap lapisan masyarakat sentiasa diberi peringatan berkenaan dengan bahayanya jenayah rasuah, maka keadaan ini akan membawa kepada lahirnya masyarakat yang prihatin dan sentiasa peka serta saling ingat mengingati antara satu sama lain, yang mana akhirnya jenayah rasuah tidak mampu untuk terus menular dalam kalangan rakyat di negara ini. Antara rujukan yang kami dapat daripada hasil kerja kami ialah Keratan Akhbar Harian Metro, Keratan Akhbar Esok Awane, majalah dan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.